Kev dah keluar mak, dah tinggalkan Malaysia. Sebab apa? Saya pun ceritalah kat mak saya. Ceritalah sebab nak bagi boy apa. Habis mak pun bising lah. Kau ni macam mana sebagai ketua kumpulan? Kau patut kena pertahankan benda ni apa semua. Alamak, buat rasa ajak rasa macam bersalah pula Bob. Betul lah. Hey teman-teman, antara kita, apa kabarmu? Lama sudah tak berjumpa. Lepak di sini, Lepak di sana, bergadang-gadang apa mencari. Mari teman, bangkitlah. Panas ayang. Tanamkanlah semangat. Panas membara, membakar di jiwa. Hidupnya kota, ada tujuannya. Tak ingat lirik apa kan? Lupa lah. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Sahabat Maya Ajak Besar TV. Syukur Alhamdulillah berjumpa lagi kita di siri Berjalan Rocker siri yang ke-57. Kisah menceritakan masa ni sambungan siri yang ke-56, masa kita mau balik pada Singapura. Apapun kita ucapkan terima kasih pada rakyat-rakyat Singapura dan peminat-peminat warga Singapura yang begitu ramah tamah sampai jemput kita orang makan kat rumah. Girik sih. Best Bob sana Bob. Girik sih. Oh, girik sih. Dia masa kita orang buat Bob tak ikut, Nah. masa Bob jaga office. Dia kalau keluar promotion Bob memang terpaksa kena jaga office lah. Amanah berada Dino kan. Jadi kita pergi sana Bob, dia orang punya sambutan Bob, dia siap ajak berbuka puasa Bob kat Singapura. Oh, memang best lah. Seorang jadi orang ucapkan terima kasih lah kepada semua supporter warga Singapura. Jadi ini menceritakan kisah kita orang balik daripada Singapura. Kita orang balik pada Singapura je, sampai dekat office pada masa tu ada sebuah band daripada Pulau Pinang. Tapi masa dia 4 orang anggota Megat, gitaris, vokalis Rizam, basic dia budak KL kan? Zam. Drama dia Pening Mi kan? Mi. Jadi 4 orang. Tapi masa tu belum kumpulan arena lagi kan? Belum diberi nama kumpulan arena. Jadi bila kita orang sampai dekat office, Bob ni cakap dengan kita orang lah, ajak dia, ada band baru datang ke? Brother Dino punya artis baru. Siapa Bob, artis solo ke? Bukan, band dia Pulau Pinang. Manager dia siapa? Salim. Mr. Salim kan? Orang kaya. Masyuk Salim. Jadi dia orang datang ni, Bob ni nampak macam gusar lah, dia macam kebimbangan. Saya tengok Bob ni, tanya Bob, apa Bob? Kata, dia orang tak ada pot, dia orang kena duduk sini, kata kan. Ya ke Bob? Ya, brother ni orang cakap dia orang kena duduk sini. Habis kita orang ni macam mana? Abang Dino cakap macam Kev, Ozzy ni kena keluar lah sebab Melissa dah maintain. Dia kata kita cari rumah lah, dia kata. Dia cakap macam tu Bob Baru. Lepas tu jadi dah ada album kena keluar. Dah ada album kena keluar lah. Ini untuk artis baru. Itu pun untuk buat artis ni kan. Artis waria muzik. Betul lah, tak salah lah. Jadi saya dengan Bob jadi macam pening lah tiba-tiba kan. Abang Dino pun tak beritahu. Tiba-tiba je kumpulan arena datang. Lepas tu macam mana Bob? Cakap tak apa, kalau dia orang masuk bilik ni, Bob dengan Kev dengan Ozzy, masa tu Ozzy tak bawa lagi family dia. Belum. Dan Ozzy tidur dalam studio. Di dalam studio, biar kumpulan arena tidur kat bilik besar tu. Jadi kita orang masa tu tiba-tiba kan, mana nak cari rumah dalam masa yang terdekat. Jadi kita orang terpaksa lah tidur dekat studio dengan Ozzy dengan Kev sekat seminggu kat Bob Minggu kat. Cari rumah dapat kat Pandan Jaya. Dapat kat Pandan Jaya. Jadi Ozzy dengan Kev duduklah kat Pandan Jaya. Flat Pandan Jaya, flat belah depan tingkat atas Bob murah. Lepas tu sewa berapa 300 saja Bob Murah 300 lebih. 200 setengah ke macam tu 300 setengah. 300 setengah. Dapat. Jadi Kev dengan Ozzy duduklah situ. Jadi kumpulan arena pun jadi pengantin kita orang kat Waria Muzik. Itulah kisahnya. Kisah kita balik pada Singapura.
Jadi selepas tu kumpulan Misa masih aktif macam biasa. Jalan Pampir macam biasa. Pampir jalan macam biasa. Lepas tu hujung tahun ada satu pesta di Pulau Pinang. Yes. Kita buat pesta RM9,000. Alamak, satu kenangan lah. Meletup. Nabila arwah. Malam tu memang ramai. Punya peminat-peminat Malaysia belah utara ramai pun ramai. Belah Kedah pun ramai. Best. Belah Pening pun ramai. Semua tu berpesta masa tu masuk beribu orang. Baik. Dalam ramai-ramai tu terjumpalah satu awet. Cinggir. Alamak. Easter okey Alamak, Easter kat depan awak. Tak apa. Cuak awak. Kita cerita kita okey. Ini pengalaman. Jadi so awet ni lah pandang mata bentang mata lah katanya. Konon-konon dia bawa adik masuk bawa dah usah masa tu. Lepas show tu dia boleh datang ni tu dia datang direct. Datang direct minta nombor telefon. Alamak, berdebar lah rasa. Dubdab lah kan. Tapi masa tu nak kata apa rasa macam berkenan di hati lah kan. Tapi mana yang bagi nombor telefon? Itu bagi nombor telefon office. Telefon office. Telefon office dia bagi. Tapi dia bagi nombor telefon rumah. Yalah. Dia bagi nombor telefon rumah. Lepas tu dia tulis nama dia lah. Dah siap tulis pun. Tulis nama dan nombor telefon. Nama siapa? Nur Azlinda Arif. Anak mami Pulau Pinang. Gelugo Tasik Gelugo Gelugo. Jadi kat situlah kisah bermulanya. Kononnya lebih cinggir hidup punah. Berkawan sampailah balik KL habis show. Lepas tu calling lah rumah pakai telefon office curi-curi Yes. Telefon office kunci tapi punya terror Mike Giver boleh call. Aduh. Jadi dah call. Waktu masa tu nak jumpa kat Pening turunlah Pening dengan Bob. Turun pergi lepak Pening. Lepak mana Bob? Komta tempat rock. Komta tempat rock. Lepak lah. Ramai rockers tu Bob. Ramai rockers dekat 5 food court ni. Ni ajak Melissa ke. Pak orang glamour lah. Ni pulang Melissa. Memang panjang. Tak ingat kita lepak Bob. Sampai berapa? Sampai malam tahu bas dah habis Bob. Tu pergi jalan kaki pergi Padang Kota. Jalan kaki Padang Kota sampai malam. Lepak Padang Kota, jalan kaki Padang Kota malam-malam. Malam Padang Kota behang kan. Best, sempol. Relax. Lepas tu pergi Padang Kota, lepas tu malam-malam tu tahu-tahu bas dah habis. Mengalasah macam mana ni Bob? Nak hantar dia balik, tak boleh balik. Nasib baik. Macam mana kita balik? Bawa balik rumah Bob. Tempat selamat kan. Macam mana Bob? Bawa balik rumah Bob lah. Jumpa rumah Bob elok-elok lah. Jadi tunggu besok ada bas, kita hantar dia balik. Tapi kita cakap dengan dia baik-baik lah. Si Linda ni, Nur Azlinda. Jadi dah balik rumah Bob. Malam tu balik budak malam Bob Mak Bob cuak siapa ni Bob? Ajak ni bawa perempuan mana ni? Anak siapa ni? Alamak, cuak. Peminat ni Bob steady, Bob constant. Explain dia elok, mak ni tak apa, cerita-cerita ajak ni kawan. Lepas tu ada tinggal bas. Takkan nak duk melilau kat Pening, bahaya kan. Jadi apa-apa bawa sini. Macam kacang. Lepas tu dah macam mana malam tu tidur dengan Zai. Adik Bob Zai kan. Kita tidur dengan Zai, lepak semua. Kita tidur dengan Bob. Bilik rumah Bob besar. Rumah 2 tingkat. Kampung tepi pantai. Ada kuda, ada pantai. Seronok rumah Bob. Lepas tu besok tu kita hantar dia balik Pening. Kita pun tu balik KL kan. Balik terus balik. Relax. Balik KL. Perjalanan rock. Rock. Cinggir hidup. Mama tibat. Dah balik KL tu cinta rindulah kono-kono rindulah. Dah jadi loving. Itulah kisah. Hari-hari telefon office. Ajak sampai Nita office. Ada peminat telefon tadi. Pening. Esok pukul kejap lagi dia telefon lagi pukul 4 tu. Duduk tunggu pukul 4 tunggu. Ui. Aduh mak kecoh
ranjang. Telefon rumah tak boleh bagi, mak bising. Tak boleh, telefon rumah tak boleh. Mak apa sembang lama-lama tu kau dengan siapa, perempuan mana tu? Popek-popek bagi nombor office. Kita nak telefon lain tak kali office tu kan, nak telefon tengah malam. Ui, loving pun masa tu pun. Cakap cintan. Rocker cakap cintan buruk betul. Tapi macam mana jiwa kan. Rock metal dalam jiwa ada taman. Mesti setiap manusia mesti ada. Tak boleh tipu. Lala datang kat Loving satu masa tu mak dia dapat tahu mak si Linda ni apa kawan dengan rockers ke apa. Dia masuk bagi surat tukar gambar ajak bagi gambar kat Linda bagi gambar kat ajak apa semua. Mak sudah kantoi. Mak dia nampak ini rockers apa ni tak ada masa depan apa semua. Dia bagi tahu di telefon. Bagi tahu. Dia menangis malam tu. Tahu menggua punya cerita menangis. Mak tak bagi kawan dengan abang ajak semua. Rockers tak ada masa depan apa semua. Lala mak macam mana mak nak kahwinkan orang lain kan. Nak kahwinkan tak ada rezeki lah boy. Apa nak dikata? Yalah. Jadi malam tu saya ada merasa macam frust lah juga kan. Cinta kan. Frust lah. Sekali tu malam saya telefon, rasa tak sedap hati. Ajak call tapi ajak call tak bukan call melalui office, call dekat wilayah komplek. Tukar shilling banyak dekat Dorai tu call. Call dia bunyi macam pinggan mangkuk. Orang Kenduri. Awak riuh tu tanya dia kan. Hari ni bertunang. Cinggir bertunang. Habis. Mak pasal tunang habis. Ajak Frau Habis berat. Habis oh Nabila, lamban cinta yang telah layu. Hingga kini oh Nabila, takkan lupa mengingatimu. Itu dulu. Kes dulu memang ada kekecewaan berlaku lah. Bawa lah yang pujuk. Tak naik bas, jalan kaki jalan kaki. Elah, gua naik bas, gua tunggu kat Pudu jalan kaki. Gua tak larat jalan lah. Jalan seorang-seorang. Ajak constant kan. Peras jalan kaki seorang-seorang peras. Gua tak boleh layan ni biar. Gua naik bas, gua tunggu dekat Pudu janji dia sampai. Sejam enggak sampai office bawa jalan kaki orang kan. Tension. Konon frust lah, konon frust. Cinta jiwa luka. Lala bawa pujuk ajak constant. Itulah yang dia hari. Ajak macam mana itu je lah kan. Tu nak pergi meeting kat office pun tak datang kan. Tu kan memang tunggu. Ajak siapa ni? Ajak KFK tanya apa ajak tak datang ni. Ajak demam. Demam kepialu. Lepas tu dia bagi kat jemputan Bob. Dia hari bagi kat jemputan, dia kahwin bulan 12. Dia nikah dengan orang Johor tak silap lah. Kalau tak silap lah. Mana nak pergi Bob? Macam mana nak pergi dah. Tengok nanti terjun ferry tak nak jawab. Jadi itulah bahayanya kisah cinta dengan awek Penang. Cinggir. Jadi lepas tu tamatlah kisah tu. Jadi Abang Dino cakap dengan kita orang, Rina ni dah nak masuk studio, dia kata. Kumpulan Rina pun Rina nak masuk studio. Korang pula lepas Rina ni, korang pula masuk studio sikit album. Tapi brother Dino ni sebenarnya dia cakap kalau boleh kau cari 2 gitaris lah. Kumpulan Rina ni pun abang buat 2 gitaris. Tapi gitaris seorang lagi ni tak tahu lagi siapa. Memang tu dia panggil Boy kan. Boy ni dia ada cerita dia. Cerita kisah si Boy ni, saya jumpa dia dekat wilayah kompleks. Sebenarnya Boy ni saya terlepas cerita daripada siri yang minggu lepas. Kisah Boy ni saya kenal dia dah lama. Masa tu kita dah jalan show sana sini kan. Tapi Boy ni dia macam budak yang terbiar. Tapi dia minat nak main Melissa, dia minat main Melissa. Tapi dia ni arwah Razi yang jaga dia selama ni tanpa pengatuan kita Boy kan. Ya betul. Arwah Razi puji dia, selalu puji dia. Budak ni bagus. Lepas tu satu masa tu dia ni si Boy ni dia saya dulu bila tak ada show saya lepak rally main game tembak-tembak dengan Tetris kan, main snooker pool. Snooker kadang-kadang main snooker. Jadi waktu saya main game ni, tengah syok main game tu, tengah tembak-tembak dan nak menang tu, tiba-tiba si Boy ni selalu datang. Selalu dia datang. Selalu sangat. Majak 50 sen nak main game. Alamak, kau ni time aku tengah ni kau nak minta duit. Tadi kau tak minta duit. Saya selalu marah si Boy ni dengan seluar pendek dia, dengan selipar dia, bulu kilir kan. Sabai.
Lepas tu, apa kau berani sangat minta duit dengan aku? Dia kata, brother Scope selalu bagi, dia kata. Abang basis dia kan, dia kata. Okey lah, dia kata, kau kenal Scope lama? Saya tanya dia, tanya si boy. Lama kenal, dia kata. Kadang-kadang saya tak ada duit, minta kat Scope, apa semua. Rupanya betul lah yang si Arwah Razi cakap ni. Dia memang dia jaga budak si boy ni. Jadi masa tu dah selalu dah kerap jumpa dia. Jadi saya dah terbiasa lah. Bila ada show bagi dia RM5. Kau pergi makan kat Dorai. Jadi satu masa tu saya masa tertanya-tanya. Jumpalah dia. Kau ni pasal apa? Kau macam tak balik. Kau tidur mana? Tidur atas dengan Tambi. Kadang dengan Mang Tobin, dengan budak-budak JB. Dulu budak-budak JB datang seragam tidur atas pun. Mandi kat tanah awam, tidur kat atas. Lamba. Jadi si boy ni salah satu di antaranya lah. Jadi saya tanya dia. Tapi dia main gitar, okey. Dia lepak depan Tujuh Lion, bagi gitar tong, tengok dia main. Okey, bagus, dia bagus ni. Jadi saya tertarik lah tengok. Memang betul apa yang Arwah Razi cakap kan? Betul. Dia bagus. Lepas tu tanya dia, kau ni tak ada rumah ke apa? Tanya kan. Dulu kita memang direct, jujur direct. Lepas dia ceritalah kisah dia. Saya ada rumah kata, duduk kat samping, tapi mak baru meninggal. Rupanya kisah si boy ni, dia anak bongsu. Jadi bila dia ni manja dengan mak dia. Bila mak dia meninggal, dia tak ada tempat nak bergantung. Tak ada tempat, tak ada macam tak ada arah, dia lost. Jadi dia macam tak ada arah, dia merayau sendiri, tapi dia tak buat benda bukan-bukan. Dia pergi belajar main muzik, belajar apa. Saya tengok dia bagus main. Dia kata, kau main gitar ni belajar dengan siapa? Lu belajar dengan arwah YMC, maksud panggil YM Cengkong kan, masa kat Johor. Kau budak Johor? Saya asal dari Johor kan. Jadi kat situ saya berkenalan dengan si boy. Berkenalan, jadi kawan biasalah. Jadi kalau saya jumpa dia kata, jangan buat macam ni, kata baliklah, walaupun tak mak dah tak ada. Dia balik, dia kata abang selalu marah dia apa semua. Yalah, kau anak yang kecil mestilah kau nak marah dengan abang nak ambil take care kau, kakak kau. Jadi kerja dia merayau sini. Jadi lama-lama saya dah jadi rapat dengan si boy ni. Jadi satu masa tu saya jumpa dia cakap dengan saya, brother Scope kata nak panggil saya main gitar. Main gitar? Yalah, memang brother Scope ada cakap kan. Tapi main gitar kedua, ya bang, saya main rhythm pun tak apa bang, saya nak main rhythm pun tak apa, dia kata. Macam ni lah, nantilah kita kena bincang, sebab abang ajak ketua kumpulan kan, dia kata. Yalah, tapi abang kena bincang dengan dia orang. Si Razi ni pun dah begitu saya awal-awal kan. Lepas tu satu masa tu tiba-tiba dia cakap dengan saya, bang, saya nak join kumpulan Arina lah, satu company dengan abang tu. Dengan abang Arina, bukan dari Penang tu. Dia kata, tak apa, jalan dululah, saya cakap dengan dia. Sebab masa tu saya buat keputusan macam tu, sebab saya nampak yang Kev ni dia tak nak dua gitaris. Dia memang tak nak dua gitaris. Abang Dino dah memaksa suruh cari dua gitaris, tapi saya hold dulu. Sebab Kev dah cakap dia nak cari gitaris second tu, dia akan cari. Jadi saya tunggu lah. Lama. Tak dapat. Jadi si boy ni cakap, Arwah Hazi pun dah cakap saya, ajak ambil lah budak tu main second kata. Tapi kena ambil keputusan Kev juga. Saya pun ada rasa hormat dengan Kev kan. Jadi pertama si boy pun dah terdesak, dia pun dah pendilau sendiri. Dia kata abang Dino nak bagi dia pakaian apa semua. Jadi saya cakap dengan dia, tak apa boy, kau mainlah dengan Arina. Jadi dia pun main dengan Arina, join dengan Megak apa semua kan. Jadi abang Dino ni pun bagus, bagi dia pakaian, bagi duit apa semua. Sempurnalah budak si boy ni. Siapa? Apa gitar dia orang lah. Gitaris dia bukan. Jadi dari second gitar. Dia second gitar, jadi dia, tapi dia ni gitar macam dua-dua solo kan. Dua-dua solo Arina ni. Jadi pada masa tu Arina pun siap lah album. Dalam keadaan macam tu abang Dino pun tanya kita orang, okey Arina dah recording, dah siap, kau ada lagu tak? Melissa ni sebenarnya dalam keadaan yang tak berapa normal masa tu, sebab kita orang krisis dengan Kev. Jadi kita orang punya band macam nak buat lagu pun dah tak ada mood kan. Jadi masa tu saya tanya Bob ada lagu tak Bob? Bob ada satu lagu. Dalam diam Bob ada satu lagu. Lagu ni tadi lah kita nyanyi. Nanti apa? Wah, sekali lagi. Hey teman-teman, antara kita, apa kabarmu? Lama sudah tak berjumpa. Say 1, 2, 3, 4.
Melody Box Hello, lagu lama sangat. Lagu ni lagu bangkit lah daripada album kedua. Lagu Bob. Dalam diam tak diam, Bob dah cipta satu lagu untuk Melissa. Lagu tu je lah satu lagu. Praktis kat mana? Kat studio Brother Nah. Masa tu Brother Nah dah ada studio dekat tingkat apa? Sophia 2. Tingkat 2, 49ers. Masuk Kev praktis dengan Kev kan. Buat lagu tu, lagu Bangkit lah. Kalau kau dengar album kedua, tajuk dia Bangkit lah. Kat situ ada tulis lagu Melissa, lepas tu ada Ajak, ada Bob. Itulah satu-satunya lagu Bob menyumbangkan lagu untuk Belah Melissa. Jadi pada masa tu Razi dah macam dah tiba masanya tau. Dia cakap macam pun dia nak juga dua gitaris. Kata sebab dia nak sesuatu yang terbaik. Yalah, untuk buat Ozi pun support kan. Okey. Jadi pada masa tu si Razi macam Ozi ni macam mendesak saya tau. Sebab saya ketua kumpulan. Jadi saya pun cakap dengan Kev lah. Kev, macam ni Kev, kau janji hari tu nak pakai dua gitaris kan, kau nak carikan pemain gitaris rhythm kan. Cakap Kev terdiam, mana dia tak dapat nak mengadakan gitaris kedua tu. Kisah dia macam tu. Jadi lepas tu saya pun diam macam tu. Satu masa tu kita buat meeting lah. Meeting macam tu. Kebetulan masa tu Arina dah rilis album Dah. Baru nak rilis. Dah rilis Bob? Dah rilis. Baru rilis lah. Arina baru rilis album. Arina ni pun dia ada masalah juga. Dia yang terbit masa tu Brother Samad, Arwah Samad Lependant. Ya. Kisah kumpulan Arina ni. Dia dah siap 10 lagu tapi dia tak ada lagu killer. Lagu killer tak ada. Lepas tu nasib baik Brother Sari Amri tolong dia. Bagi lagu apa tu? Selamat tinggal. Yang berhembus di mata. Selamat tinggal cinta. Berarti bila Sari Amri bagi lagu Selamat Tinggal Cinta tu, barulah kumpulan Arina diriliskan. Jadi kumpulan Arina rilis album, kumpulan Melissa nak masuk second album kedua. Jadi nak masuk album kedua ni, kita pun saya, Razi, Arwah Razi dan Ozi ni ambil kata sepakat memang nak cari pemain gitar kedua. Jadi bincang dalam masa berbincang tu Kev masih tak nak adakan juga pemain gitar kedua. Jadi kita orang terpaksa lah ambil keputusan cari pemain gitar kedua. Masa kita nak panggil Zaini. Bila jumpa Zaini, rupanya dia dengan Garuda. Dia pun dah nak siap album. Dah siap dalam diam. Penyelidik projek dengan Garuda dah jadi. Tanya tak ada. Tak tahu dah jalan dengan Garuda. Arwah Samad juga yang rilis kat yang terbitkan album tu dengan Mantobe, dengan Isa Rahman, dengan arwah Wak Yim Sambora. Jadi pada masa tu lama kan Yim. Jadi dah dari macam tu nak panggil Boy pun dah tak boleh. Boy dah main dengan Arina. Jadi Kev ni rasa macam dia memang tak nak lah dua gitaris. Tapi Abang Dino ni macam mendesak juga. Dia kata kena cari juga, kalau kau nak maju kau tengok kumpulan Arina, show dia orang, muzik dia orang penuh. Yelah masa tu kita tengok Arina buat promosi sana sini kan, yelah dua gitar mana boleh lawan satu gitar. Jadi Abang Dino cakap, tengok kau Arina kumpulan baru, tapi bila kau perform kau tengok dia rakam kan, muzik dia macam mana, muzik kau macam mana, kosong dia kata. Jadi tu Razi pun nak semasa terdesak, saya pun jumpa lah Kev, cakap Kev, macam ni lah, kalau kau tak nak adakan gitaris kedua, saya mungkin akan cari gitaris. Siapa nak cari? Adalah jangan masa tu. Jadi dalam masa tu cari Arwah Razi ni memang berkenan sangat dengan si Boy tu. Boy memang suka nak masuk Melissa. Boy memang suka nak masuk Melissa. Dia tak nak main Arina. Tapi dalam masa yang sama ni, Arina ni baru je keluar album, tapi dia ada krisis apa saya pun tak tahu. Tiba-tiba dia orang balik ke Pulau Pinang. Dia balik ke Pulau Pinang. Tak tahu manager dia lah rasanya. Dia balik ke Pulau Pinang. Dia macam ada kisah dengan Abang Dino kan, kat situ. Dia ada projek lah. Saya tak pasti. Dia balik ke Pulau Pinang, lepas tu dia balik ke KL balik, si Boy ni tak ada. Boy dah kena tinggal di Pulau Pinang. Kisahnya. Jadi dulu mana ada handphone, mana ada apa kan. Yang si Razi ni dah beria-beria sangat. Dia kono-kono dia ada perjanjian dengan si Boy ni, Arwah Razi ni. Tak apa, aku nak panggil dia juga. Jadi tak nak sini sebagai ketumpulan. Jadi Arwah Razi cakap, kita meeting dengan Ozi semua, cakap dengan Kev, kita nak tarik Boy main second gitar.
Jadi sebelum meeting tu, meeting kat Dorai Bob, masa Bob tak ada kan, meeting kat Dorai. Sebelum meeting saya dah bagi tahu kat Kev, ni Razi dengan Ozi ni nak cari pemain kita kedua untuk main rhythm, bagi penuh muzik cakap. Lepas tu Kev dengan laju dia jawab, aku kalau ada pemain kita kedua aku keluar, aku belah. Dia seolah dia bagi keputusan muktamad. Tak ada kata tak ada apa itu keputusan dia. Keputusan dia satu, kalau ada kita juga aku belah, dia kata. Dia cakap macam tu. Relax kita berjumpa, kita meeting. Kalau tak nak macam ni, album kita pun nak record, lagu pun cuma satu lagu, harap lagu Bob je. Lagu tak ada. Tak ada lagu. Kalau si Rosi Selasih lagu slow je lah. Lagu fast memang kita orang tak ada. Jadi dah jadi macam tu, kita meeting lah dengan si Kev, dengan Ozi, dengan Arwah Razi. Meeting kat Dorai petang-petang Bob. Cerita yang si Arwah Razi ni dah confident sangat lah. Macam boy ni dah nak main dengan Melissa lah. Dia pun bercakap lah, Arwah Razi yang bercakap. Dia tahu pak-pak macam ni saya memang tak mampu, walaupun saya ketua kumpulan, dia tahu Ajak mesti tak mampu, biar aku bercakap. Dia yang buka mukadimah. Okay Kev, sekarang macam ni, aku nak panggil pemain gitar kedua. Orang dia adalah Boy daripada kumpulan Rina, dia kata. Lepas tu Kev ada menjawab, Boy kan dengan Rina. Tak, Boy sekarang ni dia memang tak nak main dengan Rina. Sekarang ni tengok kumpulan Rina balik KL, Boy kena tinggal kat Pening. Memang Boy pun tak nak juga. Tak apalah, kalau kau ambil Boy, aku keluarlah pada kumpulan ni. Itu keputusan Kev. Razi belum habis cakap. Jadi Ozi ni, walaupun satu kampung datang, Ozi masih menasihatkan si Kev ni, Kev tak boleh gitu Kev, kita untuk kebaikan band kita, lebih baik kita pakai dua gitaris. Pasal Rosi Selasih ni buat band kita ni bukan macam band 3 piece Kev, jadi macam band 4 piece dia kata. Kita paksa cari pemain second kan. Kalau macam tu carilah penerbit lain. Bukan senang, kita dah lama cari penerbit. Nak JS Kevin, M. Nasir, tapi dia orang tu nama besar, dia orang nak ke terbit album kita kan. Jadi macam tu kita kena akur lah Kev. Company pun tak boleh bayar ni. Company pun tak boleh bayar, mahal dia orang. Jadi bincang, lalas saya sebagai ketua kumpulan lama bincang bukan senja bincang tak ada keputusan. Lepas tu saya buat satu keputusan lah, macam ni lah, kita pasal buat undian lah. Ini keputusan muktamad. Apa pun Kev pun memang dah tak nak, dia tak nak dua gitaris, memang dia tetap nak duduk kat Melissa. Kalau ada gitaris second dia nak belah. Jadi kita buat keputusan macam ni, kita buat undian. Sekarang ni dalam Melissa yang terbabit antara Boy dengan Kev. Okey, siapa pilih Boy, siapa pilih Kev, kita buat undian. Jadi yang buat undian ni saya 3 orang, saya, Arwah Razi dengan Ozi. Jadi dalam undian ni saya pilih Kev lah, sebab dia pun dah lama dengan dia apa semua kan, sebab saya pun hormat lah dia kan. Lepas tu Arwah Razi dengan Ozi ni pilih Boy. Jadi saya kalah dalam undian tu kan. Jadi macam tu, dah jadi macam tu. Jadi saya nampak yang saya kalah, saya cakap dengan Kev lah, Kev aku pilih kau tapi dia dua orang pilih Boy, macam mana? Kev pun tak cakap apa, dia pun tak apalah aku belah. Dia belah dulu. Tak gamak bawa di Selambu, bangun terus belah lintas jalan. Petang tu aku ingat lagi, punya kering hati dia Kev. Dia tinggalkan Melissa macam tu je. Kat Dorai Sami, dekat kedai yang tepi cermin tu kaki 5 tu, ingat lagi tempat tu. Dia belah, lepas tu panggil juga, saya panggil dia, saya kejar dia Bob, ajak kejar dia. Kev, relax Kev, fikir dulu Kev, cakap tak apa aku belah je kan. Kau nak ke mana je kan, tak apalah aku balik Pahang ke apa, aku tahu nak ke mana kan. Jadi yang itu si Arwah Razi ni memang dah kena keputusan dia. Ozi pun selamba. Jadi masa tu macam satu kejutan lah bagi saya lah, sebagai ketua kumpulan, memang rasa terkejut lah. Masa tu Bob tak ada, Bob kat mana Bob Lagipun masa tu mungkin Arwah cakap Bob tak payah ikut, ini hal band. Mungkin lah kot, Bob tak ikut kan, rasanya macam tu lah. Jadi dalam keputusan tu, maka Kev pun telah tinggalkan kumpulan Melissa pada hari tu. Termenung lah saya. Tugas sebagai ketua kumpulan, apa yang Abang Dino rancangkan dah jadi lain. Abang Dino nak 2 gitaris, dah si Kev pun belah. Si Boy pula dah duduk kat Pening, dah tak tahu ke mana. Kita jumpa kumpulan Rina, saya jumpa dalam guard. Okey, skop kau dah pilih Boy, sekarang ni Boy tak ada, Boy dekat Pening, dia tak ada kok. Lepas tu jumpa Abang Dino, cakap Abang Dino tanyalah budak arena tu, cakap Boy mana, cakap Boy dah tak ada dalam arena, dia kata. Alamak, Boy ni macam mana ni, Boy tak ada. Sangkut pun masuk Bob. Dah jadi Pening. Jadi bila kumpulan Rina cakap Boy tak ada, Abang Dino pun dah tak tahu, dia kata kumpulan Rina pun krisis, dia katakan. Dia gaduh dengan Megat ke apa tak tahulah, tapi nampak dia macam tu lah, macam Boy dengan Megat ni dah tak sebulu. Jadi
Dalam masa saya jadi pening lah. Balik Temenor, lepas tu show pun dah tak ada bok Kev dah tak ada. Dah mula dah habis lah. 3 hari, 4 hari, seminggu. Mak tegur bok. Kau ni kenapa murung je, show tak ada ke? Dulu show laju. Dulu tak hari-hari. Show lah terpaksa cakap lah. Minggu 2-3 kali. Kev dah keluar mak, dah tinggalkan Melissa. Sebab apa? Saya pun cerita lah kat mak saya. Cerita lah sebab nak bagi boy apa. Habis mak pun bising lah. Kau ni macam mana sebagai ketua kumpulan? Kau patut kena pertahankan benda ni apa semua. Alamak, buat rasa macam bersalah pula bok. Betul lah. Temenung. Betul. Kau ni band tak jaga, pemuzik semua tak jaga. Macam mana boleh biarkan Kev keluar sekarang pemain gitar tak ada apa semua. Yelah mak ni pun dia memang dari dulu dia take care bok Ya. Dia mesti tahu semua. Dia bagi makan kot. Lepas tu dah jadi macam tu, saya rasa macam tertekan lah. Cuma carilah bok. Bok macam ni bok. Kev dah belah bok. Habis Arwah Razi kata nak panggil boy dia. Boy tak ada Bob. Boy mana? Tahu dia dah tinggal kat Pening. Kapla ni ajak ada. Terus tersadai lah masa tu. Melissa tersadai. Salah sekejap lah. Tersadai lama juga Bob. Jadi bila Kev tak ada ni tergendala lah. Stop kejap lah. Cuma satu lagu tu lah. Lagu Bangkit lah tu yang dapat. Jadi saya pun dah tak fikir dah masa tu pasal second album, pasal lagu, pasal material dah tak fikir. Dah jadi bingung. Razi pun rasa macam salah lah. Salah. Dia berjaya nak panggil si Boy, tiba-tiba Boy tak ada. Tak ada pula. Si Ozzy pun jadi lopong. Yang Ozzy duduk bawah Razi. Macam mana skop dia? Tak apalah. Ni Boy. Jadi dia rasa macam salah. Jadi dia pun senyap. Macam tu. Terkendala lah Melissa macam tu. Jadi itulah dia siri untuk siri yang ke 57. Yes. Nanti kita jumpa di siri yang ke 58. Macam mana kisah perjalanan kumpulan Melissa rakamkan album yang kedua tanpa gitaris. Boy memang hilang tu. Memang kita tak dapat dikesan. Arwah Razi nak panggil Boy. Boy entah ke mana. Kumpulan Rina pun dah tak bagi kerjasama. Abang Dino pun tak tahu Boy ke mana. Memang dia berbulan-bulan duduk di Pening. Kisah dia macam tu. Jadi kita tunggu siri yang ke 58. Yes. Okey, jangan lupa like, subscribe, share pada kawan-kawan kisah perjalanan Rockers ajak Melissa. Yeah. See.